Avengers! Assemble. Susah sikit kita nak letak ke sana. Hai. Welcome back to Sembang Marvel. Sembang Wayang. Sembang Wayang. Yes. Kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, Saudara Razak Isham. Tapi kali ni kita tak nak sembang tentang TV siri ID. Betul. Kita nak sembang tentang kita nak mengenali lebih dekat lah diri okay. dia, kerja-kerja dia dan penghasilan karya-karya dia yang sebelum ni. Izinkan saya teka. Silakan. Dia tengok betul ke tidak. Okay, abang macam tadi lah adik dah cakap abang daripada UM. Abang sebenarnya budak Meskom tu Actually, yes. Aku sebenarnya belajar kewartawanan. Oh, okay. Bukan ada setengah broadcasting semua kan. Banyak cabaran. Banyak ni aku sebenarnya intern dekat utusan dulu. So so aku buat double major, satu kewartawanan, satu lagi international relationship study. Mostly study pasal politik antarabangsa lah. I see. Okay. Macam mana abang I mean your passion towards making film ni? Sebab macam saya tadi kan di luar film, sebab saya pernah nampak abang masa tu saya kecil lagi lah dekat reality show Nescafe Kickstart. Yes. Ada 4 orang finalis. Abang pakai topi coklat, baju coklat. Aku ingat. Sebab masa tu kita you talking about passionate film masa tu. Masa tu abang kata abang 21. Masa tu saya samar lagi lah. So abang bermula daripada situ lah sebenarnya. Betul, saya bermula daripada Nescafe Kickstart punya program. Ya, sebenarnya ketika tu mungkin korang berumur 11 tahun, sekolah rendah. Telah mendengar. Macam tu. So that time lah start. 15 years ago kan, Cap? Jadi 18. Sorry dia masa show tu 2006. Oh. Berapa? 2006 sekarang ni berapa? 2024 dah dalam 18 tahun. 18 tahun. Aku form 3 je. Form 2. Form 3 je. Form 3. Sekolah menengah lah. Betul lah. So macam mana abang I mean daripada passion journalist ke making films, what makes you feel that to the industry? Ni semua ni aku selalu cakap rezeki lah. Sebab memang ramai orang nak masuk industri lah kan. Memang sebenarnya rezeki lah. Dia macam ni ketika masa aku tengah belajar dekat UM dulu, tengah jalan nak pergi, sebab aku tak ada kawan sangat kat UM. So ID ke ni? tapi aku tak adalah tak confident macam dia. Tengku Remy. Tu poyo sangat. Tengah-tengah lah. Okay. So aku banyak spend time dekat library. Sebab see. dekat library tu korang budak UKM kan? Mesti Saya dengan dia. Dia tak. tak. So UKM dengan UKM ni almost adik-beradik sikit. Almost similar sikit. Tempat yang sebab kita punya kursus kadang-kadang masuk kelas pukul 8 pagi, ada pukul 4 apa semua kan. So kita tahu nak pergi mana sebab kita duduk dekat universiti lah kan. And then saya selalu pergi, bukan budak pandai tau, saya pergi library sebab Aircon. ada aircon. Betul lah. Betul. Setuju. Sebab ada aircon dekat library. So saya pergi. So on the way pergi berjalan ke library tu ada van Nescafe Kickstart. So dipanggil. Dek. Isi borang ni masuk reality show ni. Then macam okay lah. Isi yang borang ni. Isi borang dipanggil. Dipanggil untuk interview. Ditanya nak jadi apa, cita-cita nak jadi apa kan. Masa tu apa cita-cita aku sebenarnya aku nak jadi director Saya nak jadi filmmaker. And then di interview then dapat masuk reality show tu. And then dia ada stage dia lah every week. And then sampai satu tahap masuk last stage, diorang bagi 30,000. Setiap 4 orang akan dapat 30,000. So dia orang cakap 30,000 ni dalam masa kena persiapkan projek ni dalam masa 3 minggu. 30,000. And then boleh buat short film lah. Dia cakap. So that time Rewan Ishak dengan saya cakap, kalau short film tak biasa je. Jom kita buat full length.
Oh. Dalam masa 3 minggu daripada skrip sampai shoot sampai edit, dalam masa 3 minggu je kita buat. Then that's first time. Kan aku tak belajar filem, bukan broadcasting pun. So aku tak pernah berada kat set. Okay. First time aku berada kat set. Agak difficult weh sebenarnya. Macam mana nak mengarah first time kan. Panik gila babi. Sampai kan first day aku demam. Sampai stress sampai demam denggi lah. Tapi kena continue juga buat. Dan siap dalam masa. Akhirnya berjaya siap. Tajuk dia My Indie Rock Darling. Okay. Dengan, Tapi sebelum tu memang pernah main kamera semua. tak, aku tak pernah main kamera. Oh. So macam mana dia ada keberanian dan ada keyakinan? Aku tak tahu lah, ketika umur 20-21 kau tak ada apa-apa nak tulus, Ya, man. Betul lah. Langgar je lah. Langgar je. Kau tak ada apa-apa legacy, kau tak ada apa-apa yang track record kan. Kau macam ghost. Okay. So macam untuk orang muda kat luar sana, di saat korang tak ada apa-apa legacy tu, kena think positif tau. Betul. So tak ada apa yang nak malu. Just go man. Yeah. Sampai tahap macam kau dah ada benda yang kau pikul kat belakang, itu yang susah sikit. So dari situ mula kickstart lah. Mula kickstart lah, Netscape kickstart lah. Mula kickstart saya punya perjalanan sebagai seorang pengarah. And then macam-macam pengalaman dilalui sampai saya dapat offer kerja ke Singapore. Saya dapat jadi creative director kat Singapore. For masa tu umur baru 23. Gila 23. Dah grad lah masa tu. Masa tu baru grad. Baru grad lagi, fresh lagi. Dapat offer as a creative director dekat Singapore, dekat sebuah production house ni. Bekerja kat sana 4 tahun. And then saya dapat offer buat filem CEO ketika 2013. Masa tu saya berumur 27. Gila. Oh, CEO ada production, kira bukannya independent punya projek. Independent lah. Independent sebenarnya. Independent punya projek. Tapi of course ada funder lah. offer. Boleh cerita sikit lah bang pasal CEO ni, macam mana dapat idea? Sebab saya rasa CEO antara filem yang sangat underrated. Lain daripada lain. Betul, lain dari yang lain. Dia punya premise simple. Dia macam alah banyak gila plot hole cerita ni. Apa hal tiba-tiba Beto, tiba-tiba bapa apa ni, pakcik diorang kaya lah bla bla bla. Oh, rupanya ada plot twist. Lepas tu storyline macam tu memang kita dah tengok kebiasaan tau. Tapi betul. abang rangkumkan dalam kemelayuan punya vibe tau. Ya, betul. Yang portray yang berbeza. Ya, kalau tengok culture lain orang putih, okay ni macam alah tak boleh berlaku kot. Tapi abang boleh buat kan, make sense lah benda ni. I don't know. Masa tu kan, ini magic of cinema lah yang kita katakan. Aku tak tahu apa aku buat weh. Abang masih dah langgar punya vibe lah. Aku just langgar je that time. Memang bodoh kan, baru umur 20 lebih. Dia macam then kena figure out thing. Aku just langgar je, bukannya tahu pun. And so sekarang ni ada orang macam bang, ada funding nak suruh aku buat macam CEO lagi, because yang tengok masa CEO kan, dia orang mungkin masa tu tak ada duit lagi. Sekarang ni dia dah sukses. Dia dah tahu aku dulu suka CEO, and then aku nak kau buat macam tu balik. Macam aku tak boleh buat macam tu dah. Dia macam hilang dah tu. Dia macam, faham tak, ketika umur tu je aku boleh buat. Kalau nak suruh aku buat lagi sekarang, susah. Tak terti. Dia macam datang secara natural. Masa tu juga first time Nazri M. Anwar, penulis novel, if korang kenal dia, buat juga kalau famous work dia ni, apa nama, KLGU. Okay. Tu tulisan dia lah. Apa ni, KL Gangster Underground. Yes, KL Gangster Underground. iFlix. Beto berlakon tu pun best juga tu. So itu kita panggil dia Vovin. Vovin juga penulis novel. So tu first time rasanya, tu second film dia. First film dia Karipat Cinta. Okay, Karipat saya tengok saya pun berlakon lupa dah. Karipat Cinta ni daripada novel dia. Betul novel. So
kalau tanya apa yang aku buat ketika CEO, aku tak tahu. Aku just go je. Tak ada any structure, tak ada any apa-apa. Just aku rasa purely maybe purely talent, I don't know man. Aku tak tahu. Kalau kau tanya aku, kita just buat apa yang kita rasa kita selesa untuk buat. Jujur, itu je. Dalam filem CEO tu kita macam dulu kita ada hero Malaya adalah Remy Ishak. Yeah. Oh, Beto juga adalah hero Malaya. Portion baik. Tiba-tiba dalam CEO abang gabungkan dua orang tu. Betul. So macam mana boleh jadi benda tu? Memang nak ke? Aku first mula cara nak tackle dia mudah je. Aku pergi jumpa Beto. Beto is very nice guy. Beto memang masa tu Beto tengah buat teater. Tajuk teater tu Ratna Kadal. Okay. Cerita Beto kena bercakap bahasa Tamil. Cerita tu dah teater tau. Teater Beto kena bercakap Tamil. Aku tengok teater tu, and then aku pergi cakap Beto, masa tu panggil dia abang, saya ada filem ni panggil abang berlakon. Boleh. Ush. Dan cakap boleh. Lepas tu kebetulan pula Nazri M. Anwar ni, Vovin ni adalah roommate Beto ketika universiti. Faham, like roommate Beto ketika UiTM dulu. Diorang satu rumah. And then of course lah, Beto pun tahu joke-jokes yang nak dibawa tu. Dia tahu apa that kind of joke yang Vovin tulis, and then lebih mudah lah, faham tak, untuk Beto tu clear. And then jumpa next orang, aku rasa aku suka Remy sebab dia actually Remy, masa tu aku tak kenal Remy lagi. Aku cakap Remy ni boleh ni sebab dia memang karakter ni kena poyo-poyo. Tapi masalahnya Remy ni dia boleh tak nampakkan diri dia bodoh. Dan karakter dia macam bodoh gila babi je kan. And then bagi kat Remy skrip, try lu baca skrip ni, kalau berminat bagi tahu lah. Remy baca skrip tu, dia suka. Dia rasa sebab Remy ni kelakar gila babi. Kalau kau kenal dia in real person, dia kelakar gila. Dah nampak TikTok bini dia memang nampak. Sebenarnya in real person memang Remy ni kelakar. So dia memang suka lah benda komedi ni sebenarnya. So then dia pun datang on board. Then of course aku terhutang budi kepada Beto melalui Beto dengan Remy. Orang first kira mainstream lah, walaupun masih lagi independent, tapi ni first work mainstream aku yang officialnya yang disupport oleh pelakon-pelakon bagus. Dia macam Beto memang fully support aku gila-gila kan. Which is aku rasa orang muda sekarang memerlukan that kind of support lah. Yang that time masa aku umur 20 aku dapat support tu best lah. Okay bang, dulu kita ada borak sikit tu pasal CEO punya filem. Ada satu scene yang main gendang tu bang. Gendang. Abang, okay, boleh tak abang cerita, ada tak macam history macam mana idea tu boleh bagi kita orang ketika kita tengok dia macam kelakar yang tak perlu try hard. Dia macam sambung background music sekali gendang. Itu memang Vovin lah. Itu memang tulis. Aku pula kenal Vovin ni, kita orang kenal semua daripada muda, umur 21, 22 kita orang selalu lepak apa benda semua. So jokes tu kita memang faham sebab di masa that time kira filmmaker baru kan. So that's why bila korang tengok, so korang boleh relate, resonate dengan apa yang korang suka sebab kita orang pun suka benda tu. Itu je sebenarnya. The idea is very simple. Apa yang kemunculan kita orang best macam Rewan, Ning Amir, saya sendiri ketika that tahun 2000-an adalah kerana kekecewaan kepada industri local product yang kita rasa boleh pergi ni. And then kita kalau kita asyik komplain tak buat apa-apa. Betul. So dengan semangat kita nak buat something. Itu je sebenarnya, kita nak buat something untuk orang nampak adalah cerita yang boleh belahan macam tu lah. Dan jokes dia banyak jokes yang
tak cringe lah. Contoh saya ingat benda-benda yang saya ingat satu scene waktu Beto tengah lepak dekat kolam air, dia panggil perempuan, kawan dia panggil Fatimah Ali. Asal kau panggil Fatimah Ali doh? Tu nama mak aku. Mungkin sekarang dia macam joke-joke TikTok zaman sekarang Dia banyak portion jokes yang kita designkan Betul that time. Dan saya rasa in term of writing and dialogue dia, saya rasa macam dia cynical. Dia banyak cynical lah. Yang dia cerita pasal, kalau siapa yang tak tahu pasal filem CEO ni, dia cerita tentang CEO waktu tu adalah Remy Ishak. Dan siapa Beto ni adalah budak baru Kutu lah. Dia baru habis belajar. Lepas tu dia kerja sebagai hantar pizza. Lepas tu macam mana tiba-tiba Remy Ishak ni dia dapat tahu yang company dia ada corruption. Lepas tu dia bagi tahu founder dia, lepas tu dia kena pecat. Tiba-tiba dapat tahu, Beto ni adalah pakcik dia adalah founder. So dia jadi CEO, dia tukar. Bodoh macam tu je. Macam tu je. Awal-awal bila saya tengok macam apa benda banyak gila loophole ni. Tak nafikan. Tapi masalahnya semua tu dijawab kenapa di hujung tu. Jadi logik. Boleh lah. Saya rasa dia simple boleh lah. Bila kau cakap bodoh, aku ketika itu saya sebagai penonton, aku bodoh-bodoh. Boleh jadi macam ni tak. Aku yang berada dalam level yang bodoh macam boleh jadi kan ni. Kan best je. Ketika itu. Yalah betul. Dan dia kita ini adalah skrip yang cantik. Sebab kita rasa macam ini macam filem tipikal lah. Dia tiba-tiba je kita rasa macam takkanlah filem ni pasal ni. Rupanya dijawab pada hujung tu. Macam Sebenarnya CEO tu memang tak nafikan sebuah filem yang tipikal je. Filem yang very simple gila babi. Betul, yang simple tapi memang pada saya power. Jokes tu. Kita just nak dia basically CEO tu dia level dah almost dekat stoner movie je tau. Dia mengarut je. Dia just niat nak entertain je. Itu je, nak entertain je. Waktu awal-awal kita jumpa tadi, abang cakap CEO ni antara filem yang rasa macam cringe kan. Filem ni. Tapi saya rasa dia punya formula adalah simple tu. Tapi sampai sekarang orang memang ada a few orang macam CEO the best work kau. Untuk dia lah kan. Fair enough pun takkanlah aku nak cakap mana satu best work aku pun tak tahu. Unfair untuk aku nak judge diri aku sendiri kan. Dia datang daripada dia macam ni. Aku rasa dia datang daripada pemikiran yang very naif. Pemikiran yang jujur lah. Kita buat apa yang kita tahu je. Betul? Tak try too hard pun. Tak too technical. Tak ada technical. Very simple. Tak technical langsung sebenarnya. Short very simple. Apa yang aku tahulah kan. Compare to sekarang ni lebih more technical, dah ada experience tu lah. Betul. So lepas tu kalau kita tengok lepas CEO adalah Pusaka. Actually kalau filem lah. Kalau filem after CEO Pusaka lah lepas 5 tahun. Actually aku ada a few work lah. Contoh Mandatory. Dari series tu pun best juga tu. Itu daripada Ramli Abang Musyid punya novel. And then aku ada satu period of time, aku tahu korang tahu tak, aku punya cinta punya trilogi. Aku buat Kekasih Elektrik. Tengok Kekasih Elektrik. Aku Mahu and Makhluk Asing. Dan Gadis Kosmo. That period time. Betul. Tapi diorang dalam universe yang sama. Dalam universe sama, telemovie. Betul. Saya tengok tiga-tiga tu. Vovin juga tulis. And then after that aku buat 9. Okay. 9 regional punya TV series yang menggabungkan pelakon Indonesia, DOP pun DOP Laskar Pelangi, each project that time. And then Pusaka and Black, project NKSPM, ID. Itu je. Rahsia bukan. Saya edit. Okay. Tolong edit kalau edit saya tolong edit Rahsia. Dan Wan Tu Jaga. Wan Tu Jaga. Wow. Itu yang menariknya. Abang antara salah seorang director yang juga edit ni. Sebab saya rasa colouring video abang tu utamanya, saya nampak benda ni waktu Mandatory. Sebab kalau CEO kita tak nampak colouring sangat.
mandatory tu colouring dia cantik. Sebab mungkin filem tu dia thriller kan. Tak. So kita nampak colouring tu wah lawa. Dia punya setup DOP pun cantik. Macam CEO tu memang simple gila. Tak boleh nampak fancy pun. Betul. Benda simple kan. Just agree lah. Sebenarnya start mandatory tu I jumpa colour yang kena dengan taste saya dah start, orang kata dah start masuk lah. Sebab as a progress, as a director tu benda tu progress lah. Yang kita kenal colour macam mana. Sebab colour ni bukan sahaja kita buat dekat masa post. Tapi sebenarnya masa shoot tu kita dah main lighting, dah lighting, betul. set design semua dah ada. Itu yang menarik. Sebab contoh satu scene yang waktu Erza Fril dia punya bukan makmal apa, dia punya tempat disimpan barang-barang dia tu, saya nampak ada vibe colour-colour biru sikit. Saya macam cantik lah, nampak dia punya cantik. Selain daripada colouring, colour grading, nampak juga permainan lighting tu cantik lah. Memang saya rasa bukanlah nak cakap filem Malaysia ataupun series Malaysia jarang ada colour yang cantik, tapi susah juga kita nak cari masa tu that time. Betul. Sekarang ni mungkin lebih banyak dah. Sekarang ni dah makin progress. Masa sebab actually mandatory antara kira premium series terawal dekat Astro kan? bukan Astro, kat Malaysia. Malaysia. Betul. Sebenarnya antara first tahun tu 2017 start menghasilkan series mini series yang better budget, then progress up until sampai sekarang lah. Ya. Selain daripada mandatory, apa lagi lepas tu tadi? Siapa ni? Lupa dah. Pusaka filem. Kita nampak macam ada beberapa orang pelakon yang berbeza-beza lah. Contoh macam Aida Zafril. Macam mana pengalaman abang bekerja dengan Aida Zafril? Best. Aku bernasib baik lah. Itu aku rasa rezeki lah. Aku dapat bekerja dengan ramai pelakon yang percaya kepada aku. Macam Ariel masa that time, masa dia buat mandatory tu, actually aku tak nak Ariel tau. Siapakah? Sebenarnya jujurnya tak, abang nak jujurnya aku tak nak Ariel lah that time. And bukan tak prefer lah. Aku prefer the actor lah. Tak boleh sebut lah. Tak sebut lah, nanti kecewa dia. And so and then Ariel datang kat aku, dia cakap aku nak buat benda ni dengan kau. Masa tu abang kenal tak Ariel? Korang kenal each other tak kenal? Tak kenal lagi. Dia datang, aku nak buat benda ni dengan kau sebab aku tengok kau punya work dan aku rasa potential, dan aku rasa kau boleh bawa aku ke satu different level. So, okay, jom. Macam tu je jom kita buat. And then kita dapat, sebab dia yang nak sendiri jom. Kita jam dapat karakter tu best lah. Betul. Itu bukan aku, maksudnya dari situlah aku learn sebenarnya untuk menghasilkan karya yang bagus bukannya satu hala tau. Betul. Sepatutnya dua hala. And then aku berjumpa dengan, sebab sebelum ni aku selalu kerja Beto apa semua kan. Then mandatory sebenarnya trigger point aku start open kepada orang lain. Then aku dapat kerja dengan Syafiq Khan untuk Pusaka pun sama juga. Cakap aku nak buat sama-sama dengan kau. Jom kita masuk dalam dunia tu sama-sama. And then jadi, and then masa anchor SPM, sebenarnya semua orang pun benda tu biasanya tengok ni seorang single hero je tau. SPM ramai kan. Assemble kan. So baru start, assemble pun boleh buat macam ni. So sebenarnya start dari Ariel Zafril lah sebenarnya orang yang banyak mengubah, bukan mengubah saja, mengajar aku kau patut membuka ruang kepada more people yang passionate dalam, dan baru start realise sebenarnya ramai je orang passionate. Sampai sekarang jumpa macam Eddie Ashraf dan Naim Daniel memang sangat passionate dalam diorang punya craft. Waktu awal abang direct filem ni kan, yelah sebagai pendatang baru, lepas tu direct pula.
kena berjumpa dengan talent-talent yang ada nama besar. Apa perasaan macam man. Masa first time tu aku buat CEO lah Masa tu ada Beto, Remy Ishak, Diana Yusof, Jaludin Hassan, Christina Suzanne. Kira ni semua big name. Betul. Aku ni budak lagi kan. I don't know why juga. Mungkin rezeki lah masa tu semua pelakon betul-betul memberikan sokongan, support aku. Apa yang aku perlukan, dia memang all out lah. So itulah aku cakap, tak, it's rezeki lah kan. Sebab tak semua orang dapat peluang macam mana aku dapat kan. Benda tu rezeki Tuhan lah. Tak boleh nak deny lah benda tu. So kalau kita nampak variasi lepas tu dekat tele series Black, Kamal Adli. So dah nampak dah watak setiap ni dia tak sama lah. Maksudnya kalau orang kata kadang-kadang ada certain director yang dia nak seorang ni hero dia je. Kalau kau perasan aku dulu Beto ada period Beto je. So tapi nampak pattern abang berubah lah. Macam dekat Black tu pun best juga. Saya rasa one of, yelah kita faham dia adalah adaptation daripada K-drama kan. Tapi dia ada warna dia tak follow sangat. Dan ada warna dia dalam untuk local punya series. Faham. Dan saya rasa best lah. Sebenarnya aku rasa benda tu sebenarnya muncul, ini orang yang aku rasa nak berterima kasih lah sebenarnya. Aku tak nafikan orang yang banyak mengajar aku. Aku bernasib baik ada cikgu yang power lah. Aku ada Beto dan Amirul Afendi yang memang selalu support dan memberikan aku perspektif yang lebih better as a director. So you guys tahu lah Amirul Afendi macam mana punya level punya crafting kan. Beto punya macam mana kan. So dua orang ni kalau perasan dari awal, dia orang memang betul-betul jaga aku dan make sure aku boleh deliver macam mana yang aku perlukan. Okay. Dua orang ni memang cikgu lah, tak nafikan lah. Betulkan saya bang kalau saya salah. Ada satu scene rasa ada viral dekat TikTok ataupun Twitter kot. Kir Rahman dengan Kamal Adli. Dia satu scene yang dia betul all out mencarut kau. Ui, sedap gila. Bukan rasa macam cara kalau kat mainstream memang totally out lah. Keluar tu macam gila hobi ni. Kau dia bagi. Lepas tu bila ada satu interview dia cakap aku memang all out tu sebab dia kata pengarah dah bagi green light. Okay, aku bagi semua tempo. Ya, masa tu awal product view. Betul. So masa tu kita masih lagi tidak faham apa yang boleh dan apa yang tak boleh. So that time kita macam kita sebelum ni tak boleh nak mencarut. Now kita boleh mencarut. Just itu je tau. Why not kita all out? Kita maksudnya kalau kita ganda bercakap dalam bahasa biasa, kita pusat bahasa memang mencarut je kan. Kita itu bahasa kita kan sebenarnya kan. So bila kita berlakon dekat TV, so dia macam ni tak boleh nak ni. Sebenarnya dalam TV sebenarnya dulu awal-awal bodoh ke perempuan jalan betina tak boleh dulu. So dah lately dah makin better sebab hakikatnya nak tak nak kalau kat TikTok ke dekat Twitter ke macam-macam semua dah ada. Betul. Semua dah ada. So kita tak boleh nak filter sangat. So kita, tapi that time aku jujur bagi tahu masa tu kita tak ada boundary lagi. Kita tak ada macam kita baru first time macam orang macam monyet baru dapat bunga kan. So that's why dia jadi macam tu sikit. Walaupun aku tak sepatutnya cakap macam ni. Terlalu banyak So lately that's why benda tu berjaya dikontrol dah oleh filmmaker sendiri. Kalau tengok Wasentif pun ada sikit-sikit je yang bila diperlukan, even dalam ID pun bila diperlukan saja dia expresskan perasaan dia. Okay bang, soalan ni saya memang dah lama tanya kat filmmaker sebab saya kini first time saya lah. Okay, di sepanjang abang buat movie ataupun TV series kan,
Saya nak tahu macam mana, I mean your idea tu, you ada refer, I mean you just drive lepas tu terfikir ke, ataupun ada guideline, ataupun ada filem-filem yang you layan ke? Boleh abang cerita sikit macam mana proses inspirasi tu datang, idea tu macam mana? Sebenarnya mostly the best way memang drive kereta lah. Drive kereta dapat idea kan, dapat dia datang should be daripada premise lah. Premise dia simple je. Should be daripada premise yang macam contoh ID tadi. Kita macam question mark, apa yang berlaku kalau seluruh data negara ni jatuh ke tangan salah? Macam mana 27.7 juta kita punya data ni jatuh kat tangan, apa yang berlaku lah. Daripada situ kita start breakdown lah. Okay, apa reference cerita? Kalau tak ada reference cerita susah juga. Jadi kita masuk subject matter dia. Apa dia subject matter ni, kita kena study sikit. Benda baru kan. Kalau benda yang memang dah ada dekat Malaysia lebih mudah lah. So kita start dengan that premise, then start cari reference or movie apa yang ada similar dengan, dan kita follow structure dia sikit, and then maybe some teknik yang kita boleh follow sikit here and there. Benda tu very simple lah sebenarnya, kau pun boleh buat. Sebenarnya hakikatnya being director ni kan budak gila. Lu jangan macam tu. Kau compare tu berlakon lagi susah. Yelah. Cerita pasal berlakon ni. Dah nak buka ke? Buka lah, kita dah 30 minit dah. Tak sedar 30 minit dah. Kita cerita pasal berlakon ni bang. Sekarang ni upcoming projek abang adalah projek KAHA. Tengok kat TikTok sekarang ni buka, banyak lah sebab abang tengah buka casting kan. Betul. Banyak lah ada yang berlakon, cakap depan kamera, depan handphone, upload video. So dengar cerita ni ada berminat. Ada hantar ke? Cuba ni. Kau dapat job. Kalau abang bagi yang lalu tepi 7E tu, cik nak makan apa? Okey dah. Okay. Soalan dia. Soalan dia. Nak bagi dia. Kalau abang tengok saya kan, rasa ni abang watak yang sesuai lah untuk saya. Dibuli ke, membuli ke? Pelakon ni susah tau. Bukan susah apa. Dia boleh jadi semua benda. Betul. Boleh jadi dia macam Naim Daniel lah, kita ambil contoh kan, Naim Daniel. Letak dia, kalau kita letak dia as pembuli, boleh, nak membuli pun boleh. Contoh macam KAHA ni, of course watak dia dalam Project I Council pembuli lah. Betul. Tapi dalam filem takkanlah dia membuli. Kita orang tahu tapi kau tak tahu. So dia boleh sebagai pelakon memang boleh jadi macam-macam. And sebenarnya jujur saya cakap kan, berlakon susah gila weh. Sebenarnya susah nak mampus. Kadang-kadang kau tengok page dialog tu kan 3 page, kau kena deliver lah in one shot. Memang kau kena, basically jujur aku cakap, sebenarnya aku aku sebenarnya bernasib baik. Itulah cakap, aku rezeki aku, Tuhan banyak tolong aku lah. Aku berjumpa dengan pelakon-pelakon yang bagus sekeliling aku. Tengok diorang ni semua pandai weh. Serius. Diorang memang pandai. Sebab untuk hafal line apa semua bukan senang. Dia macam kalau korang biasa macam sekarang ni, korang nak bercakap macam ni pun bukan benda yang mudah. Kau kena ada knowledge apa semua. So dia bukan benda yang mudah. Ada setengah orang talent yang dia ada, tapi sebenarnya all the hard work lah. Sebenarnya betul. Tak nafikan hard work. Dan kalau kau tanya aku, jadi pelakon, macam aku cakap tadi lah, menjadi pelakon lebih susah. Dan persaingan dia gila babi lah. Persaingan dia, pressure dia, of course duit orang dapat lagi banyak lah. Berbaloi lah kan. Berbaloi lah duit dia orang dapat tu kan. Tapi untuk contoh Sazy Sam, untuk Brother, tempat Sazy Sam sekarang bukan satu benda yang senang. Dia malahan dia adalah sebuah pengorbanan lah. Sebab Sazy Sam, kita masuk dia sikit lah.
Macam mana dia nak build body balik. Lepas tu dia ada satu masa dia jadi badan besar, gemuk balik sebab dia nak kena berlakon dan cerita yang macam tu. Dan yelah, nampak lah dia punya pengorbanan tu susah. Dan abang sendiri tak nak cuba ke berlakon? Why lah aku nak cakap ni. Memang takkan lah. Kau ada boleh jadi guru besar. Aku pernah beberapa kali sebab tak ada orang lah kan. Macam aku kena berlakon ni kan. Esok nak shoot lah. Scene tu aku dah tahu dah. Esok nak shoot. Okay, apa aku berlakon kan. Esok nak shoot tu, aku pun cakap producer aku, aku tak boleh deliver. Aku tak boleh kau cari orang lain sekarang. Selalu aku memang tak susah. Cameo ke sikit-sikit? Aku conscious. Faham tak? Kalau nak borak-borak macam ni tak ada masalah. Yalah, kalau nak menjadi orang lain tu, in the mood tu susah. 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 Sebab sebenarnya. kita tahu director yang before this, saya tahu abang pun mesti macam mengambil Aziz M. Osman. Let's go. Dia pun berlakon kan. Sebenarnya Aziz pernah offer aku. Dia cakap, jom kau berlakon senario dengan aku. Dia offer abang. Sebenarnya. Tapi aku baca skrip tu, okay. Lepas tu aku tanya masa tu Nani, Sharifah Hamani. Sharifah Hamani cakap go je. Macam aku fikir-fikir. Sebab bila aku fikir, korang ni mesti nak berdajal aku, nak suruh aku tahu kesakitan. Actually menjadi pelakon ni susah. Ya, betul, susah. Susah sebab untuk aku yang duduk kat luar ni, kita tak masuk dalam diri dorang kan. So kita boleh make fun dekat dorang. So sebenarnya hakikatnya dorang penat tau, sakit untuk menjadi susah. Betul. So that's why orang semua macam pergi buat, baru kau tahu. Dan aku capture, baru kau tahu betapa sakitnya. Waktu aku fikir tak apalah kot. So aku tak jadi buat dengan Aziz. Lepas tu Aziz pun marah kat aku. Tapi back to the question lah. Anip sesuai jadi pelakon kan? Boleh, ada. Sebenarnya muka clean, buat body sikit je. Boleh. Kita ni. Dekat okey lah abang. Ni kita nak upload masuk TikTok sikit kan. Boleh. Untuk projek Kaha, untuk sesiapa ramai yang dah upload video ni dekat TikTok ni, apa pesanan abang tu kat dorang? Pesanan saya simple je sebenarnya. Dia ada satu borang kena scan tu kan. Cuba baca properly semua butiran-butiran tu, sebab first ramai yang tersalah. Ramai gila defect dia punya borang. Sebab tak baca properly apa instruction tu. Terms and conditions. And then yang kedua, ramai orang buat casting, dia tak follow yang kita nak suruh minta lakonkan balik scene dalam projek High Council. Kalau dia nak jadi as a Beja, dia jadilah bawalah karakter Naim. Kalau dia jadi Megat, dia bawalah karakter Kaha. Sebenarnya itu tips dia sebenarnya. Kalau you tengok kan ada dua. Sebab dua saya bagilah spoiler sikit. Sebenarnya 4 karakter utama, iaitu Kaha, Hakim, Fadli Masaud. And then dua ni Megat dan Beja. So kriteria Beja boleh bercakap bahasa Kelantan. Adik boleh. Bercakap bahasa Kelantan. Dia kena ada martial arts sebab dia nak kena gaduh. And then dia kena ada karisma as a leader. Okay. Itu. And then as a Megat, dia ni cunning, evil lah. So you tahulah dia ni macam mana jahat, geng-geng jahat selama mana. Sebab first kali dia adalah Kapla High Council. Saya tulis situ kan, Kapla High Council. So kalau saya bagi soalan bocor lah sikit, kalau kita fikirkan Kapla High Council, dan tingkat sekarang ni dulu Kaha kan, mesti Kaha tu mengidolakan dia. So karisma dia tu lagi besar, lagi power lah. Kali ganda. Yes, kenapa Kaha tu jadi macam tu? Salah satu sebabnya of adalah course Megat. Kalau kita tengok as a genre pun di Kapla High Council before Kaha. So kalau nak hantar tu, so jadi
janganlah tiru Kaha. Ya, kena lagi ekstrim. Ya. Kena lagi ekstrim, kena lagi evil. Tak semesti menjerit. Ya. Kadang orang lagi evil, menjerit ke apa? Tak. Ekspresi. Macam tu, benda tu akan kena jual benda yang different. Janganlah aku Kaha, kau pula high concern. Benda tu biasa je, berlambat-lambat orang dah buat. So sempat lagi hantar video ni, video casting, sebab tarikh tutup dia 16 Mac ni. And then so far kita masih lagi mencari. Ada dah kita shortlisted. Seat dia punya. Tengok ada a few orang. Then InsyaAllah kalau abang nampak ada muka saya lagi. Kabel itu je kan. Okay lah, ala-ala kita dah cerita pasal apa ni, Kaha punya projek ni. Kita tahulah abang, saya rasa abang dah lama tak buat filem kan. Sekarang ni adalah projek yang agak, yelah setelah lama, ni adalah projek yang terbaru. Dan abang pun tahu High Council punya fenomena ni macam mana. Abang cakap abang pun fan High Council. Sekarang ni kena buat projek Kaha pula. Apa abang punya expectation ataupun abang punya rasa macam ada pressure tak? Pressure nak mampus Pressure nak mampus dengan projek Kaha ni sebenarnya. Pressure gila. Dia punya fans agak gila. Tapi of course saya juga fan High Council. And then sebagai fans, kita nak tengok filem ni lebih best lah. Betul. Dan saya bernasib baik kerana of course lah saya akan dapat peluang baca skrip tu. Siapa yang akan tulis? Anwari. Dah tulis lah. Anwar Ashraf sendiri tulis. Gila. Kau lah. Target tahun ni juga kan? Tahun ni juga. Aku boleh cakap macam ni je. Okay. Skrip tu best gila weh. Oh my god. Kita akan membantu mempromosikan. Betul, of course. Jangan risau sebab abang dah cakap best. Kita akan bagi kau-kau punya lah. Skrip itu aku dah macam sedap punya skrip dia. Serius. Sebab of course bila kau fans sebab aku memang every week dulu masa High Council keluar, first aku pergi tengok premiere lah. Macam best gila babi lah cerita ni kan. Aku pergi jumpa Amir. Aku suka Amir dengan Amirum tu. Aku suka gila babi lah korang kan. Harap one day aku dapat kerja lah dengan korang. Itu je. So aku every week aku tengok lah. Macam best lah cerita ni. Serius. Faham lah kenapa dia menjadi fenomena. Sebab dia sebuah cerita yang solid dan shock. And then one day Anwar recall. Dia panggil aku Eli, kau nak tak nak buat filem? Dan aku macam filem aku tengah tunggu filem yang betul lah. Idea yang betul, yang shock untuk aku, barulah berbaloi kan. Dia cakap kau nak, dia tunjuk aku ni tau, kau nak poster, macam mock up poster, kau nak buat tak cerita ni? Zaf, itu juga aku macam weh. Aku macam weh, nak buat weh, jom terus on. And then masuk development apa semua. And then last 3 hari lepas dia bagi full script. Aku baca macam sedap lah. Sebab saya rasa abang adalah fan High Council. You will deliver it better. Pressure kau. Kau lagi Pressure. Actually pressure. Bila akan start shoot dah? Boleh bagi tahu mana ni? Boleh bagi tahu. Kita akan start shoot. Kita basically kita akan start prep bulan 4, bulan 5, dan kita akan start shoot bulan 6. Okay. So expectation berapa lama untuk proses tu? Proses sampai keluar. Sebab tahun ni kan tahun ni keluar. So orang cakap kerja gila lah. Itulah macam sempat ke? Sebab tapi aku pernah buat pusaka dulu. Pusaka lebih kurang macam ni punya timeline. Memang kerja gila juga. Sama juga macam ni. Cuma beza dia pusaka pressure timeline yang gila, tapi pressure dia, beban dia kat belakang tu kurang. Compare yang ni, beban tu gila babi. Sebab orang ada expectation tu besar. Compare tu pusaka, orang less expectation lah.
Boleh kita cerita tentang bajet sikit filem ni? Diorang tak boleh bagi. Oh, diorang tak boleh beritahu. Tak boleh beritahu. Okay, tak apalah. Messi. Boleh kita ceritakan tentang apa orang kata, siapa yang membawa filem ni? Background yang samalah daripada High Council. Okay, boleh. Same line up dengan projek High Council untuk menjadi projek Kahar ni, tapi tukar director lah. Because Anwari tengah fokus buat Aquaman, dan dia memerlukan support untuk, dan of course lah sebab aku yang buildkan sekali dengan dia dalam dunia projek punya universe kan. So that's why dia macam trust akulah untuk deliver dia punya skrip. Because lagi satu, aku dengan Anwari dah lama sama. Sebenarnya Pusaka tu Anwari juga tulis skrip. So collaboration tu dah ngam lah. Sebenarnya dah lama lah collaboration tu sebenarnya. So kiranya memang daripada Astro Shaw. Daripada Astro Shaw, dunia yang almost sama dengan projek High Council. Takut terlebih. Boleh tak saya letak satu, orang kata, saya letak satulah dekat abang. Abang dengan Anwari ni adalah anak emas Astro Shaw. Tak, dia anak emas, aku tak. Bakal. Kita tukar soalan. Abang dan juga Anwari adalah future Astro Shaw. Aku rasa dia lah. Sebab aku rasa dia lah. Sebenarnya aku rasa Anwari lah the genius behind it sebenarnya. And nampak sekarang ni mutual antara abang Anwari dengan Astro Shaw ni, orang kata ada mutual agreement yang begitu baik. Ya. Dan abang rasa adakah Astro Shaw mampu membawa ke depan sinema Malaysia? Actually saya sangat setuju. Kalau perasan kebangkitan filem Malaysia sebenarnya, kalau awak tengok dalam sejarah kita ni dalam industri perfilman Malaysia sebenarnya dah 90 tahun. Daripada Laila Majnun ketika 1933 up until now almost 90 tahun lah kan. And then filem Malaysia betul-betul boom adalah tahun 2015 ketika filem Polis Evo. Dibuat oleh Astro Shaw. Dan ditulis juga oleh Anwari Ashraf. So that's why kalau tanya apa sumbangan saya compare to Anwari, Anwari lagi besar lah sumbangan dia sebenarnya. Sebab Polis Evo trilogy. So first Polis Evo yang mengkolekkan hit first filem Malaysia masa tu 16 juta. And so dia start boom hingga up until now. Selepas selepas Mat Kilau yang collect 100,000, dan kita ada Polis Evo 3 yang collect 50 lebih lah. Sebab Polis Evo trilogy tak tahulah, saya pun baru tengok Polis Evo 3 sebab dah keluar Netflix. Betul. Semalam saya tengok. Dia macam seolah-olah nak tamatkan dah trilogy tu, dah tak ada. This is the new trilogy. Project is the new trilogy. I think so. I think so. It's not trilogy lah. It's universe. Sebab kita tahu daripada High Council, dia adalah satu universe dengan projek Anchor. Yes, dia almost sebab orang yang sama kan buat idea tu. Projek Anchor SPM, and then ada projek High Council, projek Kahar, projek Ezik. Okay. Projek Ezik dah tahu kan? Dah tahu kan? Kita tak tahu. Dia memang dah expose dah. Projek Naim dengan Mirul tengah shoot. Oh ya ke? Projek Ezik tengah shoot. Tak apa, nanti kita korek kemudian lah. Takut nanti bahaya kan. Projek Ezik saya tak involve langsung. Itu adalah daripada sebab projek projek High Council dia ada 2 director. Sama macam projek Anchor, Anwari dengan saya. Projek High Council ada Anwari dan Ika. And then projek Ezik Ika buat, and then projek Kahar saya buat. So bercakap tentang benda ni sebenarnya tahun 2014 macam tu. Sebenarnya masa tu Anwari kerja dekat tayangan unggul. Sebelum Astro Shaw adalah tayangan unggul lah dulu sebenarnya. Dan kita orang lepak sama-sama, kau tak nak buat, tak nak direct ke? And then masa tu dia dah cakap, wah aku nak direct, direct cerita macam budak sekolah. Sebab first short film dia tajuk dia Kiamu, pasal budak
budak-budak tahu ada Kiamu. asrama. Sebab dia memang Anwari memang budak asrama. Ya, tahu. Budak asrama, budak SPP. And benda tu 2014 and then dah berlaku sekarang makin grow lah. Baru-baru kita on that project. So maksudnya siapa-siapa yang ada cita-cita nak buat filem ke apa semua, termasuk Anim jadi pelakon. Script writer lah. Saya borak. So boleh je jadi apa yang korang nak jadi as long bersabar tu. Abang nak jadi script writer? Pernah lah, sebab saya Dia suka lagi writing. Ya, sebenarnya problem dengan industri ni satu benda je, ramai gila orang nak masuk tapi kek dia kecil. Ya. Betul. Itu yang problem tu. So sekarang ni kita kena bersama-sama besarkan kek dia. Ya. Barulah boleh dapat invite more people untuk masuk. Mungkin sekarang ni kita boleh, kalau saya pernah cakap lah benda ni, kita nampak Astro Show ni banyak ada effort untuk kembalikan image filem lokal untuk orang percaya balik dengan filem lokal, which is itu adalah satu benda yang baik lah. Dan kita tahu juga sebelum ni Astro Show ada mention pasal Keluang Main dia nak buat universe. So mungkin lepas ni salah satu juga abang dapat peluang lagi sekali. Saya tak tahu in the future, but up until now saya akan buat projek Gaha lah. So next one tu saya tak tahu lagi apa masa depan saya. Mungkin jadi pelakon habis sekarang. Saya nak tanya, apa filem yang abang rasa aku nak sangat genre ni untuk direct filem apa? Mungkin benda tu dah tak ada lagi, tak muncul lagi. Maybe macam just idea dah. Apa yang dah ada sebenarnya. Dah ada. Genre apa tu? Adakah aku patut expose dekat dunia internet ni? Sikit bang. Genre je lah. Tak ada sebab genre tu standard, sebab dia ada satu point of premise tau. I see. Core dia tu. Core. Aku tengah fikir patutkah aku bagi tahu tak? Patut ke? Tak apalah, simpan je lah. Simpan lah. Tapi simpan. genre dia adalah aku nak buat cerita perang lah. Wah. Kira babi. Cerita perang lah. Sedap ni. Cerita perang sebab aku bagi tahu lah, tapi alamak, aku bagi tahu je. Aku nak buat cerita perang sebab macam ni tau. Aku orang Kelantan, Kota Baru. First Landing of the Japanese. landing kat Japanese dekat almost kat kampung aku. Aku tahu more daripada orang lain tahu. So historical punya Historical. Kata Ya, kalau akulah, itu adalah dream aku nak buat lah. oh my god, menarik lah. Sangat menarik. Sangat Ya. menarik. A new universe. Dan saya yakin bang, filem tu akan laku. Itulah kalau dream aku nak buat cerita tu lah. It's my dream, mas. Wah. Kalau cerita perang, saya menjadi driver kereta kebal. Masa tu tak ada kereta kebal. Historical. Basikal dia. Orang naik basikal. Basikal tu 2 second, lepas tu dah settle. Cukup. Yeah. Posto. Then benda tu pula dia macam aku nak tambah dia punya, orang kata sub dia sikit tak garam sikit, rencah dia sikit. Ketika aku berumur tingkatan 3, aku nakal lah sikit kan. Aku selalu ponteng sekolah. Dan aku ponteng dekat pantai tu, tempat Japan landing, mendarat. Sampai aku masa tu aku tak realise pun. Masa tu masa aku umur tingkatan 3, masa tu kan, aku boleh ponteng kat situ tempat tak ada apa. Tak ada orang kat situ. Tu bukan ponteng, batu healing. Bahasa sekarang lah. Tu tempat tu aku duduk kat situ sampai dah realise macam rupanya aku ingat ke dekat, because dalam buku teks kita Pantai Sabak. Tapi kan? bukan, dia ada detail lagi. Dia ada tempat detail mana. lagi actually Pantai Pulau Pak Ahmad. Yes. Pantai tu lah aku ponteng sekolah dulu. Dan up till now baru aku tahu kat situ ke Japan landing dulu. Then aku start tanya-tanya orang-orang kampung kat situ. Macam-macam story yang gila babi weh sebenarnya. Just imagine kan, semua orang bercakap tentang Lieutenant Adnan dekat Singapura. Tapi tak ada orang pun bercerita apa yang berlaku dekat first landing dekat Pantai Pak Ahmad. Pantai Pak Ahmad dekat negara kita oleh Jepun.
Dan benda ni mungkin tercapai kalau dibawakan dari sudut filem, dan orang pun akan dapat tahu punya. Dan genre ni is proven lah bang. Kita tengok Mat Kilau. Betul. People dah appreciate history punya cerita. Betul. If kita we deliver it tepat pada hati penonton, I think it's Walaupun saya setuju kata itu adalah fiction, kalau abang deliver with the factual thing, lagi meletup bang. tak, fiction kena ada lah. Fiction kena ada. Lagi tambah rencah ke lagi tu. Cuma detailing part better. yang berdasarkan history tu penting juga. Betul. Supaya dia tak jadi sebagai satu medium. Oh, ini hanya untuk kita santai layan je. Betul. Kita dapat Setuju. knowledge kan. Betul. Saya rasa sebab untuk in term of film history ni kan, Suhaimi Baba kita tahu lah dia punya craft dia memang power. Saya suka sangat filem-filem biografi ataupun history daripada Indonesia. Contohnya macam Kartini. Dan sedikit simple, kecewa kalau sedikit kecewa sebab beberapa cubaan local filem yang cuba nak bawa filem macam tu tapi tak berjaya. Tak sampai. So saya rasa mungkinlah kalau abang bawa, mungkin insya-Allah kita mengharapkan dia akan. Kita ada Lieutenant Adnan dulu. Betul, Lieutenant Adnan dulu. Betul. Best. Itu lah, tapi lately ni filem biografi kita agak kurang sikit saya rasa. Sebab Indonesia, kalau daripada biografi yang Kartini, Abang sebut Rudy Habibi, Jokro Aminoto, dia macam movie tu yang membawa kita kepada zaman tersebut. Hamka. Betul. Hamka kurang sikit aku rasa. Tapi dia tak history sangat lah. Tapi still hit lah Yes, kan. Betul. So kita try lah Boleh. kita try lah, which is actually memang itu impian lah nak buat cerita historical, cerita perang kan. Sebab saya memang jatuh hati dekat cerita perang sebenarnya. InsyaAllah. Tapi dia memerlukan bajet yang besar. InsyaAllah. Betul. Memerlukan banyak sokongan orang. Semoga one day kita dapat menghasilkan cerita yang lebih better daripada Indonesia dari segi historical. Betul. Supaya orang Indonesia yang bercakap pasal kita. Sekarang ni kita cakap pasal orang Indonesia. Sebab saya percaya kita punya talent ada. Mungkin kita in term of producer dia tak percaya lagi. Kematangan kita as industry tu belum sampai lagi kan. So bila kita tak sanggup untuk nak bagi duit, so susah sikit untuk kita nak go big kan. Betul. Dan yang terakhir bang, saya rasa last lah. All time favourite filem yang abang rasa filem ni kena tengok untuk semua orang. Top 3 lah, top 3 local dengan international. Okay. Local of course Bunuhan lah. Bunuhan of course. Sebab untuk saya cerita yang Puteri Kelantan. Dia cinema literature. Kira maksudnya betul lah. The best. Betul. Kau tak suka orang Kelantan so sebab saya rasa Bunuhan tu cinema literature dia tu tinggi. And Bunuhan saya bagi second, saya bagi Songlap. Songlap gila. Dan 3 saya bagi kena bagi lah kat Omar Khalid. Kau rasa filem apa? Malaksa. Saya rasa 3 filem tu. Kalau Hollywood saya bagi benda yang simple semua orang boleh cari, mudah cari. Shawshank Redemption. Of course. Okay. And then saya suka juga saya bagi typical lagi Forrest Gump. Sebab apa Forrest Gump? Di saat saya suka Forrest Gump ni, di saat saya sendu, kita rasa down, saya Forrest Gump comfort movie saya. Okay. So Forrest Gump. And then ketiga saya bagi ni untuk semua, untuk lelaki-lelaki yang pernah menjadi gagalis seperti saya, gagal dalam cinta. Cuba teka filem apa. Filem ni sangat resonate dengan lelaki putus cinta, lelaki rasa down, sangat resonate. Oh jap, 500 exactly. Apa? 500 Days of Summer. So cerita tu masa saya putus cinta, masa umur 20-an juga, putus cinta, saya bangang kita tengok cerita tu dekat lagi goyang galau teruk cerita tu. Tapi saya recover, boleh move dengan laju sikit dengan 500 Days of Summer.
So itulah cerita. Yes. Terima kasih bang. Terima kasih banyak, bang. Ada lagi? Ada ke? Saya ada satu hasrat lah untuk Asrat. as a orang yang meminati filem lokal lah. Sebab sekarang ni macam hasil karya abang dengan Anwaris is getting up kan. Okay, in future lah, tapi ni is a long term punya ni lah. Saya harap sangat lah ada satu, okay, sekarang ni ada universe untuk High Council kan. Kalau boleh in future abang dengan Anwari ke tak kisahlah buat satu lagi universe. I mean like dia totally different story. Lepas tu kita buat macam ada macam Avengers sikit lah, macam ada satu special mission gabungkan semua. Faham. Saya rasa itu in terms of benefit Faham. fans. Cerita ini akan gabung dengan cerita ni. Tu saya Faham. Actually totally agree with that. Totally agree with that. Tapi sekarang ni kita tidak faham. tidak cukup IP. Maksud tak cukup karya-karya yang diingati yes. lagi untuk createkan the whole universe macam Marvel lah. Betul. Tapi itu adalah macam Clawman ni adalah permulaan High Council ni, permulaan baru untuk local punya Industry, karya-karya lah. So tak ada soalan kan? Terima kasih banyak bang. Sejam bang kita Sejam, goreng. bang. Sejam. Best Sejam, lah. Best lah. Kita respect second ni macam relax sikit. Rupanya lagi lama lah. Saya sangat teruja mengenali abang melalui episod terima kasih. ini. Saya pun teruja kenal korang semua. Lagi satu kenal ni. Kenal ni. Selalu tengok tweet dia je. Ya Allah, tweet dia. Ya Allah. Okay, tu lain. Okey. Okay, terima kasih bang sebab sudi datang, thank you, sudi bang. kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Untuk mungkin episod akan datang kita akan invite lagi nanti. Boleh. So terima kasih. Kami harapkan projek KH akan sukses. ID. Dan ID juga akan ramai support lah. Kita harap sama-sama. Kami akan cuba bantu untuk promosi jugalah, InsyaAllah. Abang jangan lupa kami pula untuk Projek KH. kami akan Depan-depan ni kau buat. siap. Anit kabel cekal. Ya betul. Alright, thank you Alright, bang. guys. Thank you. Okay, Thank you guys yang menonton saya mau wayang. Yeah, until next time, bye-bye. Assalamualaikum.